Yang kita sebagai orang Islam hari ni, tak kira lah kita orang Islam kulit putih ke, kulit hitam ke, lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, terlalu muda atau terlalu tua ke, kita semua perlu untuk mengetahui kedudukan ilmu di dalam agama kita dan ketinggian martabat para ulama di dalam dunia ni. Bila tahu tentang ilmu, kita akan memberikan penghormatan yang patut kepada ilmu. Bila tahu ketinggian para ulama, kita akan belajar memuliakan para ulama dan meletakkan mereka pada kedudukan yang sepatutnya. Lepas tu bila orang tu dia reti, dia tahu nilai ilmu, dia akan menghormati ilmu. Dia tahu nilai para ulama, dia akan menghormati para ulama. Orang yang tidak tahu menilai, kita akan tengok dengan ilmu dia buat lebih kurang, bahkan dengan para ulama dia buat macam, bahasa kasar kita sebut, dia buat macam kawan dia. Dia buat macam orang yang tak ada harga. Dia buat macam orang yang tak ada nilai. Dia rasa ulama dengan dia, para alim ulama dengan dia sama level. Sedangkan kedudukan para ulama bukan satu kedudukan yang sama macam kita. Mereka ditinggikan kedudukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak kelebihan. Hadis yang pertama, tajuk yang pertama pada malam ini, kelebihan orang yang alim. Kelebihan orang yang alim. Apa kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang alim, yang mana kelebihan ini tak diberikan kepada manusia selain pada orang alim? Apa yang Tuhan bagi kat orang alim yang Tuhan tak bagi kat orang lain? Kita tengok no? Hadisnya berbunyi, an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani 'abidun wa 'alimun faqala فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي رواية عنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير أو كما قال أخرجه الترمذي. Hadisnya panjang sikit, kita baca dia dulu, saya kita bincang insya-Allah. Baik. Daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, telah disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang lelaki. Pertama, orang yang abid, ahli ibadat. Dan yang kedua, orang yang alim, orang yang mengetahui tentang ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang ahli ibadat seperti kelebihanku atas yang paling rendah daripadamu, yakni di kalangan sahabat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni segala langit dan bumi, sehingga semut yang ada di dalam lubang dan ikan yang ada di laut, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan, yakni mengajar agama. Hadis riwayat daripada Al-Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang kita nak kongsikan pada malam ini adalah satu hadis yang sangat special. Hadis ini special. Kalau kita faham betul-betul hadis ni, kita akan mula merasakan bahawa level kita dengan level orang alim ni sebenarnya tak sama. Ya, tak sama. Dan hakikatnya pun memang tak sama. Kan? Ayah-ayah yang ada di sini duduk di Kedah, Allah Ta'ala berikan di Kedah ni satu negeri yang menjadi tempat berhimpun ramai para alim ulama. Hatta kalau dalam Malaysia pun kita tengok, Kedah di antara negeri yang banyak melahirkan tok-tok guru para alim ulama. Cuma soalan dia sekarang, orang Kedah, kita ni kan, kita ni orang Kedah ni, kita letak ataupun tidak kedudukan yang tinggi kepada kumpulan ulama yang ramai yang Tuhan hadiahkan pada orang Kedah ni. Tu ya. Adakah kita letakkan para ulama ni pada kedudukan yang sepatutnya seperti mana yang patut kita letak, ataupun kita buat depa dengan kita lebih kurang sama? Yang tu yang kita nak tengok malam ni. Dan sebenarnya kalau kita faham hadis ni, kita akan tengok kedudukan mereka sangat tinggi nak bandingkan kita. Sangat-sangat tinggi. Kedudukan yang tak dicapai oleh mana-mana manusia sekalipun. Kita tengok sama-sama. Nabi SAW bersabda, minta maaf, Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu berkata, satu hari Nabi SAW disebut ataupun para sahabat berbicara berkaitan dengan dua jenis manusia.
Yang pertama, abid, orang yang rajin buat ibadat. Bahasa kampung kita ni, orang yang rajin buat semayang, rajin mengaji, rajin apa berzikir, rajin buat ibadat. Kira dia min ahlil ibadah. Dia ni abid, dia rajin buat ibadat, tapi mengaji tak mau. Contohlah. Tapi dia rajin buat ibadat. Ataupun bahasa mudah kita sebut dia orang yang rajin buat ibadat lah, tu senang bahasa satu. Yang kedua, Nabi sebut wa'alimun, orang yang alim, orang yang rajin menuntut ilmu pengetahuan, dia faham tentang ilmu, dia amalkan ilmu dan dia sebarkan pada orang lain. Dia masuk dalam kumpulan alim yang disebut sebagai alim rabbani. Dia orang alim. Satu orang rajin buat ibadat, satu orang alim. Selesai. Nabi SAW sabda, fadlul alimi alal abidi, kelebihan orang yang alim, yang reti tentang ilmu pengetahuan lebih daripada ahli ibadat. Nabi sebut kafadli ala adnakum, seperti kelebihnya aku berbanding sahabat yang paling rendah sekali daripada kalangan kamu. Apa maksud dia Ustaz? Baik, maksud mudah dia macam ni. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji malam ni, ulama bincang sahabat Nabi SAW waktu baginda hidup, berapa jumlah sahabat Nabi SAW? Ada ulama kata 70,000, ada yang kata 120,000, bahkan ada yang kata sampai 140,000. Tak apalah, kita ambil satu angka mudah bagi senang faham, kita letak 100,000 contoh. Sahabat Nabi SAW kita letaklah angka yang mudah lah bagi senang kira, 100,000. Kalau Imam Ibn Athir sebut Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Ada ulama kata Tuhan je yang tahu berapa jumlah sahabat, tapi kita buatlah satu angka nak bagi senang kira, 100,000. Jumlah sahabat 100,000. Nabi menyatakan kelebihan orang yang alim atas orang yang rajin buat ibadat ni, Nabi kata kelebihan dia sama macam aku dengan orang yang paling rendah, orang yang nombor 100,000 di kalangan sahabat. Aku seperti aku dengan sahabat yang paling rendah sekali di kalangan kamu ni semua para sahabat, sahabat yang paling rendah sekali. Inilah bandingan orang alim dengan ahli ibadat. Saya nak sebut mudah macam ni lah. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu sekalian yang main mengaji malam ni, cuba bayang kalau Nabi buat bandingan macam ni sudah. Orang alim dengan ahli ibadat ni macam aku dengan Sayyidina Abu Bakar. Agak-agak bandingan tu jauh dah beza. Nabi kata orang alim dengan orang yang rajin buat ibadat saja ni, beza mereka berdua ni macam aku, macam Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Kalau Nabi buat beza Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, tu pun dah jauh beza lah. Nabi SAW Rasul, Sayyidina Abu Bakar sahabat. Dua manusia tu walaupun sehidupnya sezaman, mereka adalah kekasih yang paling rapat, tapi kedudukan mereka berbeza. Itu ya. Kalau Nabi buat bandingan aku dengan Sayyidina Abu Bakar, tu pun jauh beza dah. Aku dengan Sayyidina Umar, tu pun jauh beza dah. Aku dengan Sayyidina Uthman, tu pun jauh beza dah. Tapi Nabi kata kelebihan orang alim, kedudukan orang alim nak banding dengan orang yang rajin buat ibadat, seperti aku dengan sahabat yang paling rendah sekali di kalangan kamu semua. Nak menunjukkan kedudukan orang alim ni rupanya sangat tinggi di dalam agama kita. Yang ayah duk tengok, kadang kita jumpa para alim ulama kita turun mari ke mata tempat, hatta di masjid ni pun ada tutup guru datang. Rupanya mereka memiliki kedudukan yang sangat istimewa yang kita semua tak dapat. Tak dapat. Ada orang kata aja, Ustaz, mereka jadi orang alim Ustaz, mereka nak sendiri. Tak. Mereka dipilih menjadi orang yang alim kerana itu wahbi. Wahbi ni bukan wahabi ya. Wahabi tak boleh pakai. Kan? Wahbi ni kita panggil kurniaan daripada Allah. Mereka mungkin awalnya mereka berusaha, awalnya pulun mengaji tuntut ilmu, tapi Allah Ta'ala pilih mereka menjadi orang alim. Itu kita nak kena faham. Pasal orang alim ni dia pilihan Tuhan. Orang yang nak jadi pewaris Nabi SAW, orang yang nak menjunjung pusaka yang paling berat sekali, orang yang nak menjunjung warisan para Nabi dan Rasul. Orang ni Allah Ta'ala pilih jadikan mereka ulama. Bukannya jadi sendiri, Allah Ta'ala yang pilih. Sebab itu bila Allah Ta'ala pilih, mereka memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Tak ada orang boleh tanding kedudukan mereka. Sebab itu kita kena faham. Sebab itu kalau mari para alim ulama, mari tuan-tuan guru, sebab itu kita ni kena reti cara nak kita panggil, kalau orang putih panggil apa, entertain.
Apa tahu bahasa kampung saya panggil entertain. Kita panggil apa lah. Macam cara nak menguruskan mereka lah. Mereka main nak macam mana cara nak layan, macam mana cara nak uruskan kehendak mereka, apa yang mereka nak, apa yang mereka tak berkenan. Kena erti tu, kena tahu tu. Dia bukan boleh mencerodong belah ikut dan. Kadang tok guru tu mari, dia boleh ke? Oh Ustaz, lama pipi tepuk bau Allah tu pula kan. Walaupun betul umur sama, belum mungkin betul sekampung dulu, tetapi oleh kerana kedudukannya agak berbeza sekarang, patutnya kita kena tahu macam mana cara nak bermuamalah dengan mereka, tahu cara macam mana nak berurusan dengan mereka. Bukan boleh main cerodong belah ikut dan. Faham kan saya duduk cerita? Nampak macam tak setuju, nampak kaya. boleh dapat kaedah. Sebab tu kena tahu kan, kena tahu benda-benda macam ni. Sebab kedudukan mereka sangat istimewa nak dibandingkan dengan orang lain. Nabi kata kafadli ala adnakum, seperti kedudukan aku, kata Nabi, berbanding dengan kedudukan sahabat yang paling rendah sekali. Kan? Kalau tengok syarahan hadis ni, Al-Imam Mulla Ali Al-Qari, dia seorang ulama yang masa hidupnya ada sedikit kontroversi, tetapi beliau seorang yang sangat alim. Waktu meninggal dunia, beliau disemayangkan, tak silap saya meninggal dunia di Ma'la, di Mekah, dikebumikan di perkuburan Ma'la di Mekah Al-Mukarramah. Masa tu Al-Azhar menghimpunkan ulama-ulama Azhar solat jenazah ghaib kepada beliau. Hampir 4,000 orang para ulama Azhar turun semayang jenazah ghaib di Masjid Al-Azhar. Untuk siapa? Untuk Al-Imam Mulla Ali Al-Qari. Makamnya di Ma'la di Mekah Al-Mukarramah. Al-Imam Mulla Ali Qari waktu bahas hadis ni, waktu syarahkan hadis ni, beliau mengatakan gambaran ini, gambaran Nabi sebut bandingan aku dengan sahabat paling rendah, nak tunjuk kata mubalarah, nak tunjuk kata kedudukan para alim ulama ni memang tersangat-sangat tinggi, sangat-sangat tinggi, tak ada tandingan. Lepas tu Nabi buat bandingan Nabi sendiri. Nabi tak buat bandingan dengan benda lain, Nabi buat bandingan ulama dengan Nabi sendiri, nak menunjukkan sangat-sangat tinggi ala sabil mubalarah. Itu ialah benda simple ya, insya-Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikat, dalam hadis ni dia sebut para malaikat. Siapa yang ada kitab boleh buat kurungan sikit dekat perkataan para malaikat tu, tulis itu pembawa arash. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, para malaikat yang disebut dalam hadis ini merujuk kepada hamalatul arsy, malaikat yang membawa arash. Tu antara ulama mengatakan antara malaikat yang paling besar sekali. Boleh tengok apa syarah Syekh Nawawi Bantan dalam persoalan masalah Abil Laith. Malaikat yang paling besar adalah malaikat pembawa arash. Sesungguhnya Allah, malaikat yang bawa arash, dan penghuni segala langit dan bumi. Penghuni segala langit, malaikat-malaikat yang lain termasuk dalam perkataan tersebut. Penghuni segala langit, maksud dia malaikat-malaikat lain semua masuk dalam ayat tersebut. Penghuni segala bumi, segala makhluk yang ada atas alam ni, dalam bumi ni, tak kira lah makhluk tu binatang ke, tumbuhan ke, benda kaku ke, batu ke, ayak apa, semua sekali termasuk. Sehingga Nabi sebut, sehingga semut yang ada dalam lubang dan ikan yang ada dalam laut, semua sekali Allah, para malaikat, makhluk di langit, makhluk di bumi, sehingga semut yang ada dalam lubang, ikan yang ada dalam laut, semua sekali Nabi menyatakan mendoakan, memohon kebaikan, yakni mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan, yakni mendoakan para ulama. Allah, para malaikat, makhluk di langit, makhluk di bumi, sebutlah apa saja makhluk melainkan manusia, mereka sentiasa mendoakan kepada siapa? Kepada orang alim. Setiap langkah mereka, setiap pijakan mereka, setiap tarikan nafas mereka, setiap saat lah bahasa mudah, rupanya orang alim ni kehidupan mereka sentiasa didoakan oleh semua makhluk yang ada dalam alam ni. Dan saya rasa kedudukan ni tak ada siapa tak dapat. Tak ada, kita tak ada. Allah Ta'ala bila sayang kepada satu-satu makhluk,
Ni kaedah mudah lah. Allah Ta'ala bila kasih kat satu makhluk, Allah Ta'ala akan sebut pada Jibril, ya Jibril, inni uhibbuh. Jibril, aku sayang makhluk ni, kamu kasih pada dia. Allah Ta'ala bila kasih pada satu-satu makhluk, dia kasih kepada satu-satu hamba, Allah Ta'ala akan maklum kepada Jibril, Jibril, aku sayang makhluk ini, kasihlah pada dia. Lalu malaikat Jibril kasih dekat makhluk tu. Bila malaikat Jibril kasih, malaikat Jibril bertemu dengan semua malaikat. Wahai malaikat, Allah Ta'ala kasih dengan makhluk ni, aku mengasihi dia dan kamu semua perlu mengasihi dia. Dan bila malaikat pula turun bekerja atas muka bumi, malaikat akan menyatakan, wahai makhluk, Allah Ta'ala kasih kepada manusia ni, Jibril kasih kepada makhluk ni, malaikat kasih kepada makhluk ni, jadi kamu kasih kepada dia. Bila semua makhluk kasih kepada, kita sebut bahasa mudahnya, kasih kepada manusia ni, kasih pada orang alim ni, lepas tu kita akan mula tengok semua makhluk akan tunduk kepada manusia ni. Semua makhluk akan mula, bahasa mudah kita sebut, tunduk kepada kekasih Allah ni. Tu yang ayah selalu tengok kadang-kadang lah. Kita tengok ada orang yang dikasih Allah, kadang para wali Allah, kadang-kadang orang-orang yang hampir dengan Allah, Allah Ta'ala bagi kepada dia dunia ni, dimudahkan bagi dia. Tu yang kadang-kadang kita dengar cerita benda yang khariqul adat lah, benda yang cari adat, benda tak berapa nampak pelik. Ayak untuk minum, tetapi ayak ni makhluk Allah, orang alim tuang masuk dalam tu jadi minyak. Yang kita selalu duk dengar cerita yang kadang bunyi-bunyi pelik sikit tu. Kadang-kadang kita dengar harimau, binatang yang makan orang, contohlah binatang buah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita dengar cerita, tuk guru datang cerita, orang alim ni dilempak masuk dalam kandang penuh dengan harimau, semua harimau tunduk tak makan dia. Sebab apa? Kasih kepada dia. Awak yang senyap. Dia ada contoh lah, nak buat contoh yang selalu kita dengar. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri kepada orang perkara yang seumpama kita sebut karamah kepada dia. Antara sebab dia kerana dia kasih kepada Allah, makhluk lain kasih kepada dia. Dan rupa-rupanya orang alim, Allah Ta'ala bagi kedudukan tu, makhluk lain semua kasih kepada dia. Lepas tu kalau bahasa ni kasar lah. Lepas tu kalau kita duk berlawan dengan orang alim, kita duk lawan dengan para ulama, maknanya kita duk lawan dengan semua makhluk. Kita sebenarnya mengisytiharkan perang kepada semua makhluk, kerana semua makhluk kasih kepada dia. Lepas tu kena jaga sungguh-sungguh. Lepas tu ditambah dengar live pula malam ni. Sebab tu mana-mana orang alim ada atas muka bumi, sebab tu kalau boleh jangan bermusuh dengan mereka. Saya duk sebut dalam kuliah lalu petang-petang macam tu lah, kita duk sebut, kita kalau tak berkenan dengan orang alim, senyap dah. Lalu saya duk cakap betul lah, cakap bahasa mudah untuk orang muda. Kita kalau tak berkenan dengan mana-mana orang alim, tak berkenan dengan mana-mana para ulama dan sebagainya, tak berkenan, senyap dah. Kasar sikit bahasa, jangan mulut tu capui. Tu kasar sikit punya, jangan capui mulut. Duduk tu condemn, duduk ni kata, duduk ni kata, tak boleh pakai, lebih kurang kita. Mulut tu jaga, kerana orang alim ni dia bisa. Luhumul ulama masmum, daging orang alim ni dia beracun. Bukan maksud daging dia beracun. Ibnu Asakir mengatakan daging orang alim ni beracun. Kita bila mengumpat orang, kita seumpama makan daging orang. Ni semua orang tahu belaka. Ayuhibbu an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kita mengumpat orang, kita seumpama makan daging orang. Kita mengumpat para ulama, kita seumpama makan daging alim ulama. Dan daging alim ulama ni dia beracun, jadi mudarat dia cepat kena dia kita. Memang cepat. Lepas tu orang yang melawan dengan para ulama, lawan dengan orang alim, bermusuh dengan orang alim, kalau kita tengok kehidupan mereka tak jadi. Pasal apa? Dia kena bisa. Apa tengok? Dia tak jadi, dia jadi merapu dana, tak tentu halal. Dan ni boleh tengok lah, tengok bukan suruh kutuk, tengok bi'ainil i'tibar, tengok ambil pengajaran. Dia jadi merapu, tak tentu halal. Lepas tu kita kalau tak berkenan macam mana pun, senyap sudah. Tak berkenan, senyap sudah. Tu yang saya duduk beletak kat budak-budak tu. Saya kata kadang main kuliah, kadang-kadang kita tak berkenan dengan satu tok guru tu. Sebab apa? Boleh jadi penyampaian dia slow, dia baca
kawan 80 lah, tapi alim semua ngajar cara seluruh. Kita tak boleh pergi cara macam tu, tak mungkin, kita tak sesuai dengan kita, tak kena dengan cara kita, tak berkenan, tak apa. Bulan depan Tok Guru tu mari mengaji, kita tak usah datang. Nak buat je lah. Bukan kita tak mau, tapi kita tak boleh dapat cara dia. Kalau kita duduk dalam majlis pun, paling tidak kita menyakitkan dia, kan? Kita nak mengaji, tapi bila tengok dia baca bismillah je, kita mungkin nak lena. Contoh, kan? Dia pula duduk tengok kita lena tu. Dia tak kata apalah, Tok Guru tu tak kata apa, para alim tu tak kata apa, tapi perbuatan kita tu paling tidak menyakitkan dia. Dah kita tak boleh. Bulan depan dia mari mengajar, tak payah mai. Bukan menyakitkan dia, tapi paling tidak kita tak nak menyakitkan dia. Habis tu ustaz dia marah mengajar saya, tak faham senyap tu dah. Jangan pergi duduk kedai tom yam, duduk komplain duduk belakang, apa mengajar betul tak kena langsung. Katalah sikit kat popok tu, dah meroyan lah ni, contoh. Kan? Katalah sikit kat siapa-siapa, kena lah sikit susmat. Nah, tu cara dia. Dan kita perlu beradab dengan orang-orang yang seumpama ni. Saya mereka sangat bisa. Kita kalau nak cerita lebih-lebih tak pandai. Cuma yang saya boleh sebut, mereka bisa, sangat bisa. Ya, kalau buka kitab Ta'lim Muta'allim sudah, buka kitab simple dia, kitab nipis. Kitab Ta'lim Muta'allim Al-Imam Zarnuji atau Zurnuji. Imam Zurnuji sebut, siapa-siapa yang suka memuliakan orang alim, maksud dia kalau ada orang alim dia muliakan, dia ra'i. Kalau kata mari dia sambut. Kadang-kadang dia bahasa kampung kita, dia layan lah, dia entertain orang alim ni. Siapa-siapa yang mempunyai sikap yang seumpama tu, Imam Zurnuji mengatakan, mudah-mudahan, ni bahasa mudah, Allah Ta'ala akan berikan anak dia jadi orang alim, insyaAllah. Anak dia jadi orang alim. Kalau anak dia tak alim, cucu dia jadi orang alim. Disebut dalam Ta'lim Muta'allim. Ada kalam daripada guru-guru sebelum tu. Anak dia akan jadi orang alim. Kalau anak tak alim, insya-Allah cucu jadi orang alim. Tu kena faham kaedah tu. Faham terbalik dia sekarang. Faham terbalik dia. Siapa-siapa yang bermusuh dengan orang alim, membenci orang alim, buat tak peduli, bahkan menentang orang alim, contohlah berlawan dengan para ulama, tu tak kena, ni tak kena, ni tak betul, ni tak betul, dia seorang betul, contohlah. Takut-takut permusuhan kita dengan orang alim tu, Allah Ta'ala jadikan keturunan kita tidak ada yang jadi alim. Yang tu kita takut. Kita lawan ikut sedap kan. Takut-takut Allah Ta'ala tarik nikmat anak kita, cucu kita, tak ada seorang terpilih untuk menanggung agama Tuhan, tak ada seorang dipilih untuk menjadi orang alim. Lu kena jaga tu, bab-bab je tu kena jaga tu. Faham tak saya duduk cerita tadi? Any question? Ada soalan? InsyaAllah mudah-mudahan kita ambil sikit lah, beringatlah benda-benda macam tu, kena beringat. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada malam ni, kalau boleh ambil point ni, dan lepas ni balik tolong sampaikan pada anak kita, pada cucu kita. Walaupun anak cucu kita mungkin dia tak pergi lah duduk di pondok, tak ada lah duduk di pondok, paling tidak anak-anak kita lepas ni sekolah akan dibuka. Bila sekolah akan dibuka, paling tidak dia pergi ke sekolah, guru dia tu merupakan cikgu di sekolah tu, merupakan guru dia yang perlu untuk dia hormati juga. Dan pesan pada dia, jangan kata kat belakang tentang guru, jangan kutuk guru, jangan duk apa bergelak guru ikut suka, jangan. Sebab apa? Ditakuti pelajaran anak kita, apa anak kita duk ngaji tu, takut-takut ada masalah. Yang tu kita tak mahu. Faham ke saya duk cerita ni mesti? Kena jaga tu, benda-benda tu kena jaga. Insya-Allah. Tak apalah, pelan-pelan. Sama-sama apa betul. Insya-Allah. Baik. Cuba tengok sikitlah satu perenggan ni. Cuba tengok sikit keterangan daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi ulas hadis ni pada kita tengok sikit. Apa gambaran hadis ini? Baik. Keterangan.
sangat tinggi martabat orang yang alim itu apabila dibandingkan dengan martabat orang abid yang tidak alim. Sangat tinggi kedudukan orang alim kalau nak banding dengan ahli ibadat tapi tak alim, tak ngaji, tak apa. Kan? Ada agak orang yang rajin buat ibadat, ngaji tak mau. Kan? Ni saya buat contoh simple lah. Baru ni ada orang tanya, lah kan musim PKP. Waktu kita hari tu Jumaat pun tak ada apa pun tak ada kan. Ada agak duk main duduk sembang. Puasa Jumaat pun tak ada. Puasa apa nak jadi Jumaat pun tak ada. Kerajaan apa Jumaat pun tak ada. Lah. Kan? Padahal bahasa mudah macam ni lah. Padahal ni minta maaf ni tambah sekarang ni. Sekarang ni mungkin nak semayang, nak main semayang kena tulis nama. Kena pakai mask. Kena apa tulis apa, kena buh hand sanitizer apa semua. Dalam keadaan macam ni pun minta maaf Sungai Limau tak ada, tapi tempat lain ada kot. Kan? Ada juga main ni apa-apa tulis-tulis apa ni, main rumah Tuhan pun ada tulis ya. Kan? Main rumah Tuhan pun kena sokok lah. Ni apa ni main sembahyang duk juh apa ni, dia tu bahasa mudah. Dia nak jadi ahli ibadat tapi tak erti. Tak erti. Padahal kalau kita sebut dalam bahasa mudah, dia tulis nama tu dapat pahala. Dia buh hand sanitizer tu dapat pahala. Dia main duduk semayang Ustaz boleh pahala. Hari tu Ustaz musim PKP tak berjalan mana, tak berjalan mana tu duduk di rumah, kalau dia reti dapat pahala. 3 bulan duduk di rumah tu boleh pahala. Pahala main kat mana Ustaz? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut clear ayat tu semua bakal mengapai belakang. Kan Allah Ta'ala sebut ati'ullah, ta'alah pada Allah. Wa ati'ur rasul, ta'alah pada rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah pemimpin di kalangan kamu selama mana pemimpin itu tak bercanggah dengan Allah, tak bercanggah dengan Rasul. Ayat tu semua ngapai belakang banyak dalil-dalil lain, kita ambil satu sudah ringkas masa. Poin yang kita nak sebut, apa yang Allah Ta'ala suruh kalau kita buat, Allah Ta'ala beri ganjaran. Itu semua orang faham belakang, kaedah mudah lah. Kita taat perintah Allah dapat ganjaran, kita lawan perintah Allah, Allah Ta'ala balas dengan iqab, siksaan. Semua orang tahu belakang benda tu. Taat perintah Rasul ada pahalanya, lawan perintah Rasul balasannya buruk. Semua orang tahu kaedah. Taat kepada pemerintah, taat kepada arahan pemerintah yang tak bercanggah dengan hukum, ada pahala? Dah. Lawan arahan pemerintah yang mana arahan tersebut tak bercanggah dengan hukum, besar. Kalau arahan tu arahan yang putus lah. Kalau lawan, minta maaf, taat arahan pemerintah ada ganjaran pahala. Lawan arahan pemerintah yang tak bercanggah dengan hukum, sama juga, besar. Lepas tu masa mengaji tu kadang orang bahas hukum tu traffic light merah kan, kita duk belah traffic light tu dosa. Dosa. Seorang tak setuju nampak ke? Dah lagi nak kalau nak bicara dari sudut hukum lah, belah traffic light tu dosa. Kalau orang tanya Ustaz, hukum traffic light mana ada dalam Quran Ustaz? Hukum traffic light merah kena berhenti mana ada dalam hadis Ustaz? Betul. Hukum traffic light merah kena berhenti tu, hukum hijau baru jalan tu, hukum tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi dia terpayung di bawah hukum wa ulil amri minkum yang saya sebut tadi tu. Arahan pemerintah menetapkan merah berhenti, hijau jalan. Nampak saya tak setuju, nampak gaya tak semua betul. Sama macam isu sekarang PKP, kita duduk dalam keadaan macam ni, maknanya ikut arahan pemerintah yang tak bercanggah dengan hukum ada ganjaran. Sebab itu orang yang reti saya yang salah, orang yang faham saya yang salah, orang yang rajin melakukan ketaatan, ahli ibadat, kemudian dia alim, dia reti, saya yang salah. Tapi kalau dia rajin melakukan ketaatan tapi tak faham, boleh kita tengok celau tu ya. Sebab itu lebihnya orang yang alim, orang yang mengerti, orang yang mengetahui berbanding dengan orang yang tidak mengetahui. Sebab itu kedudukannya tinggi sangat-sangat. Baik. Sehingga Rasulullah SAW membandingkan martabat baginda sendiri dengan bandingkan dengan martabat sahabat yang paling bawah sekali. Tak payah bincang lah, kita dah sebut dah sebentar tadi. Cuba tengok di sisi lain, kata Syekh Fahmi, di sisi yang lain
orang yang alim itu dikenali dan dicintai oleh semua lapisan penduduk langit dan bumi. Allahu Akbar. Allah Ta'ala kasihin orang macam ni. Bayangkan Allah, para malaikat, seluruh penghuni 7 lapis langit, segenap penduduk bumi, manusia, jin, binatang, sehingga semut-semut yang ada dalam lubang, sekali dengan luar lubang lah kan? Masuk sekali saya kata dalam lubang lah, luar lubang tak? Sekali lah, dalam luar tu sekali lah. Semut ni biasanya dalam lubang, aghlabiyah dia, kebiasaan dia duduk dalam lubang, luar lubang pun masuk sekali lah. Semut yang ada di dalam lubang dan ikan-ikan yang ada di dalam laut, semua itu mencintai dan mendoakan orang yang alim supaya sentiasa mendapat kebaikan dalam segenap kelakuannya. Allahu Akbar. Tak ada, saya rasa minta maaf no, Syekh Fahmi kata tak ada, rasa dalam dunia ni tak ada manusia yang dapat kedudukan macam ni. Allah, para malaikat, seluruh makhluk di darat, di laut, semua mendoakan. Tak ada orang lain yang dapat kelebihan macam ni melainkan ulama. Ya ibu-ibu yang mengaji malam ni, sikit lah saja kongsi sikit. Dah ni tau, boleh kono sikit lagi, boleh no. Saya ada satu ayat je lagi. Poin siapa yang ada kertas nak tulis no, yang ada kitab boleh catat sikit no, insya-Allah. Ulama bahas kenapa Nabi buat contoh semut dengan ikan. Kenapa dua binatang tu dipilih? Kenapa tak sebut binatang-binatang lain ke apa? Kenapa sebut dua binatang ni? Ni ada sedikit perbahasan ulama. Yang pertama, ni ada 3 poin, boleh siapa nak catat lah. Poin yang pertama, ada yang mengatakan nak menunjukkan Nabi sebut semut dengan ikan, nak menunjukkan binatang darat dengan binatang laut. Maknanya binatang darat pun mendoakan orang alim, binatang yang ada di laut pun mendoakan orang alim. Bila sebut kata ikan, dia masuk sekali lah. Yang laut tu ketam, udang, sotong, plankton, semua sekali lah mendoakan orang alim. Binatang di darat, semut, apa saja binatang darat, semua mendoakan orang alim. Kadang orang kita rasa tak ada, kita tak dapat ni. Sebab tu orang alim hidup dia berkat. Semua makhluk doakan kebaikan untuk dia. Binatang bukan ada dosa, hak tak ada dosa tu doakan dia. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, semut dan ikan, haitan ni ikan paus kan, hut, ikan paus, nak menunjukkan binatang kecil dan binatang besar. Yang kecil seumpama semut pun mendoakan orang alim, binatang yang besar macam ikan paus pun mendoakan orang alim. Dua-dua doakan orang alim. InsyaAllah. Dua. Dan yang ketiga, ada ulama mengatakan semut dan ikan ni gambaran binatang yang haram dimakan. Seumpama semut kita tak boleh makan. Binatang seumpama semut pun mendoakan orang alim. Binatang yang halal boleh makan seumpama ikan pun mendoakan orang alim. Poin dia Ustaz, semua makhluk doakan orang alim. Allahu Akbar. No? Saya rasa, kata Syekh Fahmi sebagai penutup tajuk ni, saya rasa tidak ada orang lain yang mendapat kecintaan seperti yang didapatkan oleh orang yang alim ni. Kata Syekh Fahmi, pandangan Syekh Fahmi, tak ada orang lain yang dapat kedudukan special macam ni melainkan orang alim saja. Oleh kerana itu, kata Syekh Fahmi, janganlah kita malas mencari ilmu. Sebab tu jangan malas mengaji. Sebab tu jangan malas tuntut ilmu. Kena rajin tuntut ilmu. Kerana hasilnya sangat mulia dan hasilnya sangat tinggi sekali. Sebab tu jangan malas menuntut ilmu, jangan malas ataupun jangan biar keluarga kita berlalu seharian tanpa menuntut ilmu. Kalau boleh, puluhlah, rajinlah menuntut ilmu. Kerana hasil daripada tuntut ilmu tu sangat agung, sangat mulia sekali. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu yang ada pada malam ini, kita boleh ambil sikit pengajaran, antaranya kelebihan orang alim yang mana patut untuk kita berikan penghormatan, dan juga penting bagi kita untuk menuntut ilmu. Kerana orang yang menuntut ilmu, balasannya, kelebihannya sangat besar, sangat agung, didoakan oleh makhluk dalam dunia ini.